Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin membentang majalah yang bertajuk Dolan-Dolan, iaitu tema yang melancong sambil menikmati keindahan alam. Terdapat 5 orang ahli dalam satu kumpulan yang akan menerangkan tentang majalah Dolan-Dolan. Deskripsi tugasnya adalah Hanan menyumbangkan idea dalam penghasilan majalah, menyumbangkan idea dalam penghasilan muka depan. Kedua, Adwa menyumbangkan idea dalam penghasilan majalah, menyumbang idea dalam penghasilan muka depan. Hana menyumbangkan idea dalam penghasilan majalah, menyumbangkan idea dalam penghasilan muka depan. Manakala Kariyah pula adalah menghasilkan slide, mengedit video, menyumbang idea dalam penghasilan muka depan. Akhir sekali, Azrin mengedit majalah, mengedit video, menyumbang idea dalam penghasilan muka depan. Proses penyediaan majalah. Penyediaan majalah kami mengambil masa selama 7 minggu. Minggu pertama, kami semua berkumpul dan mencari tajuk serta tema bagi majalah kami. Kemudian kami membincangkan isi kandungan majalah. Minggu kedua pula, kami mula mencari bahan bagi tajuk masing-masing. Minggu ketiga, kami menyerahkan bahan masing-masing kepada editor majalah untuk diedit di dalam WPS Words. Selepas itu, minggu keempat, kami membincangkan tentang penghasilan muka depan majalah secara bersama-sama di dalam grup WhatsApp. Seterusnya, minggu kelima, kami mula membuat slide pembentangan majalah. Kami saling bantu-membantu. Seterusnya, minggu keenam, setelah slide siap, kami pun merekod suara bagi bahagian masing-masing dan diserahkan kepada pengedit video. Pada minggu ketujuh, menyiapkan video pembentangan, iaitu semua ahli kumpulan menyumbangkan idea. Nani? Omae wa mou shindeiru. Seterusnya, muka depan majalah. Muka depan majalah, nama majalah kami ialah Dolan-Dolan. Maksudnya jalan-jalan, macam bersiar-siar macam tu. Okey, tulisan Dolan-Dolan ni kami menggunakan font Times New Roman, saiz font 72, warna hitam. Tulisan ayat-ayat travel through the land and observe how he began creation, dan juga yang bawah dia tu, then Allah will produce the final creation. Indeed, Allah over all things is competent. Tu kami menggunakan font Futura Handwritten, saiz font 12 dan warna putih. Kotak dia tu kami menggunakan warna hitam. Latar belakang muka depan ni kami meletakkan gambar awan yang diambil daripada page art. Seterusnya, peta Malaysia. Kami ambil daripada Google Image. Kami meletakkan peta Malaysia ni kerana melambangkan majalah kami, di mana kami membuat tentang Selangor, Pahang, Pulau Pinang, Johor dan juga Kelantan yang berada di dalam Malaysia. Itulah kami meletakkan gambar peta Malaysia di hadapan majalah kami. Seterusnya, Among Us. Meletakkan gambar Among Us ni kerana dia mewakili setiap negeri yang kami masukkan di dalam majalah kami. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Hanan bin Muazan dari kelas D PSU 5B. Saya ingin menerangkan percutian menarik dan makanan yang menarik di Selangor Darul Ehsan. Sebelum saya menerangkan, saya ingin mengatakan penggunaan font, saiz font dan warna. Selangor Darul Ehsan, font yang saya gunakan adalah Travenesia Demo dan saiz fontnya adalah 48. Warna adalah merah kuning dan outline-nya adalah hitam. Gambar yang kami dapat ini adalah sumber dari Google Image, dan santori ikan ciling ni kami menggunakan font Kembara Cinta. Saiz fontnya adalah 28, warna hitam, efeknya adalah kuning kehijauan, add PT Glow and Accent 4. Tulisan yang kami gunakan adalah font Chandara, saiz font 12 dan warnanya adalah hitam. Pemilihan warna page mark berdasarkan warna negeri bendera Selangor, iaitu fontnya adalah Breakfast Noodle Demo dan saiz nombor adalah 26. Warna nombor adalah warna hitam. Saya ingin menerangkan tempat menarik di Selangor, iaitu Santuari Ikan Sungai Ciling, Selangor. Air terjun Sungai Ciling ataupun dikenali sebagai Santuari Ikan Sungai Ciling sememangnya satu destinasi yang sesuai untuk
bersantai dan meluangkan masa bersama kawan-kawan dan keluarga pada cuti hujung minggu. Sungai Ciling ini dipelihara oleh JPN Negeri dan diwartakan sebagai Taman Alam Semula Jadi serta Pelindungan Ikan Kelah di dalam usaha memelihara spesies ikan tersebut. Perjalanan dimulakan dengan menyebelari lintasan sungai. Pertama melalui jambatan gantung dan seterusnya menyusuri trek yang disediakan hinggalah ke air terjun Sungai Ciling. Aktiviti dan hutan ke air terjun utama. Tujuan utama santuari ini diwujudkan adalah untuk menyediakan satu kawasan perlindungan kepada spesies ikan kelah dan ikan tengas yang semakin berkurangan pada masa kini. Sungai Ciling ini menjadi habitat dan tempat pembiakan semula jadi kepada spesies ikan-ikan melalui limpahan pelbagai saiz ikan kelah dan tengas di sepanjang sungai ini sehingga ke kawasan air terjun utama. Inilah santuari ikan Sungai Ciling, Selangor. Kedua adalah tempat makanan yang menarik di Selangor iaitu Restoran Kajang Haji Samuri. Belum menerangkan, saya ingin menerangkan tentang font, saiz font dan warna. Font yang kami gunakan makanan menarik dari restoran Sate Kajang Haji Samuri ialah breakfast noodle demo. Saiz font adalah 36, warna fill white, outline accent 5 and shadow. Font yang kami gunakan adalah font Chandara, saiz 412 dan warnanya adalah hitam. Sumber yang kami dapat ni adalah Google Image. So, pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Selangor. Fontnya adalah breakfast noodle demo and saiz nombor 26. Warna nombor adalah hitam. Saya milih tempat ini kerana tempat ini menarik iaitu Sate Kajang Haji Samuri. Ia adalah hidangan paling lama di Kajang iaitu sate yang dihidang di kedai ini adalah bersaiz agak besar. Wajib untuk anda datang dengan perut yang kosong. Daging satenya diserap dengan sempurna. Antara jenis sate yang ada adalah sate kambing, ayam, perut ikan dan lain-lain lagi. Selain sate, andai kata anda terlalu lapar, mereka turut menawarkan hidangan berat seperti burger, kuih tiaw goreng dan sebagainya. Ruang makannya cukup luas. Terletak di dalam sebuah bangunan 2 tingkat. Anda boleh memilih sama ada ingin menikmati sate di bawah kesejukan pendingin hawa ataupun sambil menghirup udara di ruangan terbuka. Walaupun hanya sebuah kedai sate, dekorasinya juga agak menarik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adu Ansharfa binti Muhammad Itaudin Lais Muhammad Ida dari kelas DHU5A. Mula-mula sekali saya akan menerangkan tentang jenis tulisan, saiz tulisan dan juga warna tulisan yang saya gunakan. Bagi jenis tulisan Pahang Darul Makmur, saya menggunakan Travelnesia Demo. Saiznya 48 dan juga warna hitam dan putih. Outline dia berwarna hitam. Bagi Pantai Teluk Cempedak pula, saya menggunakan jenis tulisan KG Inimitable Original. Saiznya 22 dan warna tulisan warna hitam. Seterusnya, saya menggunakan jenis tulisan Chandara yang bersaiz 12 dan juga berwarna hitam. Gambar bagi Pantai Teluk Cempedak ini saya ambil daripada Google. Bagi pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Pahang. Jenis tulisan yang saya gunakan breakfast noodle demo bersaiz 26, berwarna hitam, outline dia berwarna putih. Dan latar belakang majalah saya menggunakan berwarna putih. Baiklah, saya akan menceritakan tentang Pantai Teluk Cempedak yang juga dikenali sebagai TC. Pantai Teluk Cempedak ini terletak di Kuantan, Pahang. Pantai ini merupakan tempat tarikan pelancong yang sangat popular di Kuantan, Pahang. Pantai ini menarik ramai pelancong kerana mempunyai pemandangan yang sangat cantik dan juga mempunyai kemudahan infrastruktur yang selesa untuk kegunaan awam. Selain daripada kecantikan pantai,
Pengunjung yang datang ke pantai Teluk Cempedak juga akan dapat merasai kedamaian hutan kerana di situ terdapat hutan rekreasi yang berhampiran yang terpelihara supaya kelestarian alam di pantai tersebut tetap terjamin. Di pantai ini banyak aktiviti yang kita dapat dilakukan seperti berenang, bermain layang-layang, berkelah dan sebagainya. Apabila waktu malam hujung minggu, pantai ini sentiasa ramai pengunjung kerana mempunyai pertunjukan api dan pasar malam yang menjual pelbagai makanan dan barangan. Bagi pengunjung yang datang ke Pantai Teluk Cempedak ini, Pantai Teluk Cempedak ini merupakan kawasan syurga makanan kerana banyak jenis makanan yang terdapat di situ. Terdapat makanan Thai, masakan Melayu pun ada. Selain itu, terdapat juga fast food seperti KFC, McDonald, Burger King dan lain-lain. Dan tempat ini juga merupakan tempat yang sangat cantik. Selain daripada kita dapat makan, kita juga dapat merasakan suasana pemandangan dan juga angin-angin sempoi-sempoi bahasa. Baiklah, muka surat yang seterusnya, mula saya akan terangkan tentang jenis tulisan, saiz tulisan dan warna tulisan. Bagi jenis tulisan Bukit Seladang dan juga Murtabak Ferry, iaitu KG Inimitable Original, saiz 36 dan warna hitam. Bagi tulisan yang seterusnya, Candara bersaiz 12, penggunaan warna juga hitam. Gambar saya ambil ni dapat daripada sumber Google. Dan pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Pahang. Jenis tulisan Breakfast Noodle Steamer, saiznya 26 dan berwarna hitam, outline putih. Latar belakangnya berwarna putih. Jika nak tahu, Bukit Seladang ni juga dikenali sebagai Bukit Pokok Sebatang kerana dekat atas bukit tu terdapat sebatang pokok sahaja. Sebab tu penduduk di situ memanggilnya Bukit Pokok. Pemandangan di sini cantik, lebih-lebih lagi apabila matahari terbenam dan juga sebelum terbitnya matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzatul Hana binti Muhammad Zamri dari kelas di PSU 5C. Saya akan menerangkan jenis tulisan bagi negeri Pulau Pinang. Jenis tulisan ialah Travenesia Diamond, saiznya pula 48 dan warna tulisannya ialah light blue, yellow, outline black. Jenis tulisan yang saya guna ialah Candera, saiz tulisannya 12 dan warna tulisan hitam. Jenis tulisan yang saya gunakan untuk tajuk ialah jenis Kembara Cinta, saiz tulisan ialah 36 dan efek pula ialah Glow Doja Blue 11 PT Glow Action 1. Pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Pulau Pinang. Jenis tulisannya ialah Unicorn Monster dan saiznya 26. Warna nombor tersebut ialah warna hitam. Gambar tersebut diambil dari Google Image. Negeri yang saya pilih ialah negeri Pulau Pinang dan destinasi yang menjadi tumpuan saya ialah Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam. Ia terletak di Tasik Gelugor seberang Perai Utara. Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam sesuai untuk semua masyarakat yang ingin meluangkan masa bersama ahli keluarga. Di Hutan Pelajaran Air Hitam Dalam ini juga mempunyai pelbagai jenis tumbuhan dan mempunyai 150 ekor jenis burung.
Selain itu, para pengunjung boleh menikmati suasana kampung dan keindahan sawah padi. Seterusnya, jenis tulisan bagi tajuk ialah Breakfast Noodle Demo. Saiznya 28 dan warna tulisannya pula outline black, fill text white. Jenis tulisan bagi nama gerai makanan ialah Breakfast Noodle Demo. Saiznya 20, warna tulisan ialah Doja Blue Accent 1. Sumber gambar diambil dari Google Image. Seterusnya ialah saya akan menerangkan makanan yang ada di Pulau Pinang. Yang pertama ialah roti canai Mamu Penaga. Ia terletak di Jalan Haji Hashim Penaga, Pulau Pinang. Ia menyediakan pelbagai jenis roti dan juga ia dibakar tanpa menggunakan minyak. Selain itu, para pelanggan boleh menikmati makanan sambil melihat persembahan roti canai terbang. Pelanggan boleh menikmati makanan sambil melihat persembahan roti canai terbang. Ia juga menyediakan pelbagai jenis kari, contohnya kari sotong, kari kepala ikan, kari ayam dan lain-lain. Makanan yang menjadikan gerai itu terkenal ialah ayam berempahnya. Untuk pengetahuan, ayam goreng tersebut telah diperap dengan 15 jenis rempah yang berbeza selama 8 jam. Justru tidak sah jika datang ke Pulau Pinang jika tidak mencuba makanan-makanan tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azrina Balkis binti Hasan Alias Hasan akan menerangkan tentang bahagian saya pula, iaitu saya memilih Johor Darul Takzim. Mari ikuti saya membentang. Okey, berdasarkan majalah saya, tulisan Johor Darul Takzim, saya menggunakan font Travel Nasia Demo, saiz font 48 dan warna dark slate blue dan red. Outline tulisan tu warna black. Pulau Rawa pula saya menggunakan font KJ Inimitable Original, saiz font 24 dan warna dark slate blue dan red. Bagi huraian isi, saya menggunakan font Chandara, saiz font 12 dan warna black. Pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Johor, iaitu merah dan biru. Font yang saya guna adalah Breakfast Noodles Demo. Saiz nombor ialah 26 dan warna nombor adalah outline white, fill black. Gambar yang saya letakkan di dalam majalah saya ni ialah daripada Google Image. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang Pulau Rawa. Pulau Rawa ni terletak di Selat Johor, kira-kira 16 km dari Bandar Mersing. Ia disebut Pulau Rawa bersempena dengan nama Melayu tempatan bagi burung merpati putih atau secara terperincinya burung merpati Pied Imperial, iaitu Ducula bicolor yang menetap di kepulauan Pulau Rawa ini. Pulau Rawa ni dia terkenal sebagai Pulau Maldives Malaysia. Pulau Rawa ni dia terkenal sebab pantai pasir dia yang cantik, airnya warna biru, jernih, lepas tu pemandangannya indah. Ada banyak aktiviti menarik yang kita boleh lakukan kat Pulau Rawa ni. Yang pertama, kita boleh snorkeling, lepas tu menjelajah hutan, bermain gelonsor air, menjelajah pulau ke pulau, menyelam scuba, bermain bola tampar, berkanu, berenang, membuat BBQ, berkemah dan memancing dan lain-lain lagi. Okey, pada muka surat ke-8 pula, saya akan menerangkan tentang apa yang saya guna, font, saiz font semua. Okey, Hutan Lipur Gunung Pulai, saya menggunakan font Kembara Cinta. Saiz font 48, warna dark slate blue dan red. Efek yang saya gunakan ialah glows, iaitu warna steel blue, 5 PT glow, accent 2. Seterusnya tulisan tasik biru, saya menggunakan font Kembara Cinta juga. Saiz font 36, warna dark slate blue dan red. Efek glow seperti tadi. Huraian isi, huraian ni semua saya menggunakan font Chandara, saiz font 12 dan warna black, hitam. Seperti muka surat yang sebelum ni,
Pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Johor. Font Breakfast Noodles Demo, saiz nombor 26 dan warna nombor outline white, fill text black. Gambar-gambar yang saya letakkan di dalam majalah saya bersumberkan daripada Google Image. Buat pengetahuan semua, font yang kami gunakan yang macam pelik-pelik sikit tu, kembara cinta semua tu, kami mengambilnya daripada dafont.com. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang hutan lipur Gunung Pulai. Gunung Pulai ini merupakan antara lokasi pendakian yang cukup dikenali bagi warga Singapura dan juga penduduk setempat. Gunung ini terletak di daerah Kulai, Johor. Tinggian gunung ini ialah 654 meter dari paras laut. Kepelbagaian flora dan fauna menjadi daya tarikan kepada pengunjung untuk berekreasi di gunung ini. Senang je lokasi Gunung Pulai ini sebabnya dia terletak berhampiran Tol Kulai Jaya. Senang je nak cari lokasi Gunung Pulai ini sebabnya dia terletak berhampiran Tol Kulai Jaya. Jadi senanglah orang yang datang daripada luar Kulai untuk cari di mana letaknya Gunung Pulai ni. Senang je. Okey, seterusnya Tasik Biru. Tasik Biru ni terletak di Kangkar Pulai kat Johor. Kalau anda semua datang ke Tasik Biru, Kangkar Pulai ni, masuk free je, tak kena bayar pun, tapi kena daki sampai atas baru sampai ke Tasik Biru. Tasik dia biru, nama pun Tasik Biru. Memang tasik dia biru. Tasik Biru ni terletak di persisir Gunung Pulai dan empangan tadahan air SAJ yang dikelilingi kuari dan ladang kelapa sawit. Lepas je Tasik Biru ni viral, ramai orang datang. Lagi-lagi orang yang suka mendaki, orang yang suka memerhati alam sekitar, jurugambar ataupun keluarga-keluarga yang suka mendaki. Alright, seterusnya muka surat 9. Saya akan menerangkan tentang tempat makan menarik tu. Saya menggunakan font KJ Inimitable Original, saiz font 22, warna fill white, outline Accent 1. Tulisan restoran kari kambing 40 hari pula saya menggunakan font Breakfast Noodles Demo, saiz font 36, warna dark slate blue dan red, outline dia warna putih. Huraian-huraian seperti biasa saya menggunakan font Chandara, saiz font 12, warna black. Seperti biasa, pemilihan warna patchmark berdasarkan warna bendera negeri Johor, iaitu merah dan biru. Font tulisan dia adalah Breakfast Noodles Demo, saiz nombor 26 dan warna nombor outline white, fill text black. Sumber gambar yang saya gunakan adalah daripada Google Image. Okey, seterusnya saya akan menerangkan tentang restoran kari kambing 40 hari. Kalau datang Johor ni, wajib pergi restoran kari kambing 40 hari ni. Dia jauh sikit daripada kalau kita mendaki kat Kulai tu. Tapi berbaloi lah sebabnya sedap. Kenapa namanya restoran kari kambing 40 hari? Sebabnya beberapa pelanggan ni berpendapat lah yang 40 hari tu merujuk kepada bau daging kambing yang melekat pada kulit kita lepas kita makan kambing tu. Macam sedap sangat sampai 40 hari baunya tak hilang. Restoran ni dimiliki oleh chef yang pernah bekerja di hotel 5 bintang. Tak hairanlah kalau restoran ni memberikan perkhidmatan yang terbaik dan mantap. Senang je nak cari restoran ni. Restoran ni terletak kat tepi Lebuh Raya Plus kawasan Air Hitam. Restoran ni biasa-biasa je. Tak adalah macam restoran-restoran mewah. Tapi dia punya hidangan tu luar biasa. Kalau datang sini susah nak cari parking. Sebabnya dia dekat tepi highway. Jadinya kalau parking penuh, parking kat tepi jalan je. Menu dekat restoran kari kambing 40 hari ni tak adalah banyak sangat. Sebabnya dia utamakan menu bertemakan masakan Arab. Kalau anda semua datang, boleh pilih sama ada nak makan di pinggan ataupun
makan di atas dulang beramai-ramai. Set dulang biasanya untuk 4 orang. Anda akan dapat makan nasi Arab, kari kambing atau ayam dan dapat 5 gelas air. Menu yang sangat disyuruhkan seperti kari kambing, adalah nasinya juga. Ataupun kari kambing yang dimakan bersama roti canai. Sedap insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairah binti Muhammad Ilyas daripada kelas TPSU 5B. Okey, Kelantan Darul Naim. Fontnya adalah Travenesia Dimu, saiznya adalah 48 dan warnanya adalah putih dan merah dan outline-nya adalah hitam. Air terjun Jelawang, fontnya adalah Kembar Cinta, saiz fontnya adalah 48, warnanya adalah putih, efeknya adalah glow, medium aquamarine, 8 PT Glow Accent 3. Sumber gambar yang kami perolehi untuk diletakkan di dalam majalah ini adalah daripada Google Image. Dan seterusnya, huraian isi yang kami letakkan di dalam majalah ini adalah font Kandara dan saiz fontnya adalah 12 dan warnanya hitam. Okey, pada sudut bawah majalah ini adalah pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Kelantan. Font yang kami gunakan adalah Breakfast Noodles Dimu dan saiz nombor adalah 26 dan warna nombor itu adalah warna hitam. Air terjun Jelawang ini terletak di Taman Hutan Negeri Stong, Dabong, Kelantan. Ianya merupakan air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara iaitu setinggi 303 meter, 1414 kaki dari aras laut. Air terjun Jelawang ini terletak di kampung daerah Dabong. Ketinggiannya mencecah setinggi 7 tingkat dan diiktiraf sebagai antara air terjun tertinggi di Malaysia dan telah dinobatkan sebagai air terjun yang tertinggi di Asia Tenggara. Di sini terdapat banyak haiwan yang boleh ditemui, antaranya adalah gajah Asia, seladang, burung merak, harimau Malaya dan tapir. Anda juga boleh mendaki ke Kem Bahau untuk berpeluang untuk melihat lantai awan yang berada di sana. Okey, seterusnya adalah Pulau Suri dan Taman Negara Kok. Font yang saya gunakan bagi Pulau Suri dan Taman Negara Kok ini adalah KG Inimitable Original. Saiznya adalah 28 dan warnanya outline hitam, fintnya adalah putih. Sumber gambar yang dimasukkan ke dalam majalah ini adalah daripada Google Image. Font daripada isi huraian yang kami masukkan adalah Kandara. Saiznya adalah 12, warnanya adalah hitam. Di sudut juga terdapat pemilihan warna page mark berdasarkan warna bendera negeri Kelantan. Fontnya ialah Breakfast Noodles Demo. Saiznya adalah 26, warnanya adalah warna hitam. Pulau Suri adalah sebuah pasar terapung yang dibuka pada 17 September 2016. Bayaran yang dikenakan untuk perkhidmatan bot untuk ke Pulau Suri adalah sangat berpatutan ikut jenis bot yang ditawarkan di JT Kuala Besar. Okey. Pulau Suri ini lokasinya di Kampung Pulau Suri. Ianya adalah sebuah pasar membeli belah dengan pelbagai juadah tradisional yang diniagakan di atas sampan dan bot. Suasana seperti ini menarik minat para pelancong kerana perkhidmatannya lebih kurang sama seperti pasar terapung di Thailand. Oleh kerana itu, ramai pelancong ataupun warga tempatan lebih gemar untuk ke sana untuk membeli hidangan-hidangan tradisional. Okey, seterusnya adalah Taman Negara Kok. Taman Negara Kok ini adalah yang terbesar di Malaysia. Ianya meliputi 3 negeri iaitu Pahang, Kelantan dan Terengganu. Dan keluasan Taman Negara Kok ini adalah sebanyak 4,343 kaki persegi. Okey, hutan tropika ini yang berusia lebih kurang 130 juta tahun memberi pengalaman kepada pelancong penerokaan yang sebenar di dalam hutan. Antara aktiviti yang dilakukan di Taman Negara Kok ini adalah jungle trekking, berakit, memancing ikan di sungai dan melihat persekitaran dengan lebih mendalam serta dapat melihat haiwan-haiwan yang berada di situ. Okey, Taman Negara Kok ni waktu melawat yang paling terbaik adalah pada bulan April sehingga bulan Oktober.
Okey, akhir sekali adalah makanan menarik yang berada di Kelantan. Okey, font yang saya gunakan adalah KG Inimitable Original. Saiznya adalah 24. Warna outline-nya adalah hitam, filmnya adalah white. Okey, sumber gambar yang saya pilih adalah daripada sumber Google Image. Font kepada isi huraian yang dimasukkan adalah Kandara. Saiz fontnya adalah 12, warnanya adalah hitam. Dan di sudut majalah pula terdapat pemilihan warna peach mark berdasarkan warna bendera negeri Kelantan. Fontnya adalah Breakfast Noodles Demo. Saiznya adalah 26 dan warnanya adalah hitam. Makanan yang saya masukkan ke dalam adalah nasi kerabu panci. Nasi kerabu dan Kelantan memang tidak dapat dipisahkan kerana nasi kerabu sememangnya mudah didapati di mana-mana sahaja kita pun gerai di Kelantan. Akan tetapi nasi kerabu di Panji ini mempunyai rasa yang tidak dapat ditandingi oleh gerai-gerai yang lain. Kerana akan keasliannya, ianya mempunyai banyak pilihan lauk seperti daging salai, ayam bakar, ayam goreng dan sebagainya. Dan tidak kurang juga ulam-ulamnya yang sentiasa segar. Rata-rata pelanggan yang pernah mengunjungi restoran nasi kerabu di Panci ini amatlah berpuas hati dengan hidangan yang diberikan. Dan tambahan pula harganya amat berpatutan dan amat digemari oleh penduduk tempatan dan juga pelancong-pelancong daripada luar negeri maupun luar negara. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.